Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita bercakap tentang apa? Tentang isu obesiti. Obesiti telah menjadi wabak, menjadi satu masalah kesihatan yang sangat serius dan dia memuncak-muncak sebenarnya berdasarkan kajian yang telah saya bentangkan sebelum ni ialah selepas tahun 80. Saya sendiri secara peribadi sebenarnya ada masalah obesiti satu masa dahulu. Berat saya pernah meningkat paling berat 100 kilogram. Masa tu berat BMI saya lebih daripada 30. Jadi memang saya ada banyak masalah. Masalah utama ialah saya tak ada tenaga. Saya rasa mudah letih. Kalau naik tangga, lutut sakit, belakang sakit. Rasa sangat lemah dan tak bertenaga. Dan bila dicek-cek rupa saya ada masalah. Diabetes, ada masalah hypertension, gout pun ada. Jadi masalah-masalah ni sebenarnya sangat common berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Dan saya mengalami masalah seawal umur 30-an. Itu sejarahnya. Lepas tu saya mula membuat banyak pengkajian, membaca, pergi conference, pergi seminar, belajar bidang sebagai nutritional medicine. Dan saya baru menyedari bahawa sebagai seorang doktor, saya tidak ada ilmu tentang nutritional medicine. Bila saya belajar, benda satu yang baru, tapi disebabkan asas saya sebagai doktor, saya mudah faham apa yang saya belajar. Saya mulalah banyak berlaku kesilapan dari segi pemakanan, konsep pemakanan asas. Dan kita tengok di sini antara teori yang dinyatakan sebagai teori yang terbaru tentang punca obesiti ialah teori hormon sebagai punca obesiti ataupun hormonal theory of obesity. Apa benda hormon theory of obesity sebenarnya? Obesity berkaitan dengan paras insulin yang tinggi, juga berkaitan dengan paras kortisol yang tinggi. Insulin dan kortisol ini ada berkaitan dengan obesity yang mana insulin meningkat bila kita mengambil terlalu banyak karbohidrat, terutama karbohidrat proses yang berglycemic index tinggi. Dan kortisol akan meningkat bila kita mengalami stres yang kronik. Kedua-dua ini menyumbang kepada masalah dipanggil sebagai insulin resistant atau kita panggil sebagai metabolic syndrome yang menjadi punca kepada masalah obesiti. Dan bila kita telah mengalami masalah berat badan, kita akan makan banyak. So makan banyak berpunca pada berat obesiti, bukan makan banyak menyebabkan obesiti. Permulaan berlaku masalah makan karbohidrat proses yang banyak yang menyebabkan obesiti. Bila kita dah makan banyak, kita kuat makan sebab selera makan meningkat, tetapi dalam masa yang sama kita tak ada tenaga. Itu yang saya alami masa saya gemuk dulu. Saya tak ada tenaga menyebabkan kita malas exercise dan tak larat nak exercise. Bila exercise kita cepat mengah, kita rasa nak pitam dan sebagainya. Kan, berpeluh-peluh macam habis lencun badan ni berpeluh. Ini semua masalah-masalah yang ada orang yang ada masalah metabolic syndrome. Dan membetulkan jelas sebenarnya kita membetulkan balik keseimbangan hormon insulin dan kortisol dalam tubuh dengan pengamalan gaya hidup sihat, yang mana perkara ini saya tulis dalam buku saya berdasarkan konsep ini, iaitu kita pengamal makanan karbohidrat yang mengawal insulin supaya paras insulin kita rendah. Konsep dipanggil sebagai low carbs, high fat, and detailnya ditulis dalam buku ni. Siapa yang masih tak faham, baca buku. Ilmu ni ada. Attend seminar, boleh jumpa saya secara personal, buat konsultasi tentang pemakanan, macam mana nak betulkan masalah. Bagi siapa yang dah lama berat badan tak mau turun, dah buat macam-macam, dah berdiet, dah exercise gila-gila, dah pergi gym, dah buat tu, dah buat ni, pakai produk tumbuhan dan semua tak jalan. Sebenarnya yang lacking adalah ilmu yang ada dalam buku ni. So buku ni adalah buku panduan memulihkan diabetes, obesiti dan hypertension berdasarkan konsep membetulkan masalah hormon, hormon yang tidak balance, untuk kita balancekan balik supaya badan kita dalam mode membakar lemak. Dan inilah buku dia. Dapatkan dengan klik link yang kita berikan di bawah. Kita jumpa lagi. Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan.